Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Waktu yang terbaik ini di antara Maghrib dan Isya, yang Alhamdulillah mudah-mudahan dapat kita isi dengan majlis ilmu, sehingga mudah-mudahan kita ditimpahi rahmat dan juga barakah serta diampuni oleh Allah SWT segala dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Menyambung perbahasan dalam kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman pada muka surat yang ke-204, iaitu adab membaca Al-Quran, sampai perkataan tentang adab-adab membaca Al-Quran. Di antara adab-adabnya yang terpenting dan dituntut, iaitu di antara adab-adab membaca Al-Quran yang terpenting dan dituntut ialah apa dia? Si pembaca Al-Quran itu harus bersifat ikhlas kerana Allah Ta'ala serta mengharapkan keridhaannya, di samping mendekatkan diri kepadanya dan mengharapkan pahala dari pembacaannya itu. Jadi ini adab baca Quran. Kalau baca mengharapkan dari pujian orang lain, bermakna kita ini tidak beradab dalam baca Quran. Baca kalamullah tapi nakkan perhatian makhluk, rugi. Jadi ikhlaskan niat. Oleh kerana itu disebutkan bahawa beramallah sebanyak mana pun, tetapi hanya yang diterima oleh Allah adalah yang ikhlas sahaja. Jadi bermakna kita kena berusaha untuk mengikhlaskan setiap ibadah dan amal yang kita lakukan, kerana itulah yang akan membawa nilai kepada ibadah kita. Lawan daripada ikhlas adalah riak, iaitu mengharapkan pujian dan juga daripada habuan daripada makhluk. Maka dia bukan hanya rugi, maksudnya tidak mendapatkan ganjaran, bahkan mendapat ancaman, dikarenakan riak itu adalah termasuk daripada syirik, yang juga dikenal dan disebut dalam hadis oleh baginda Rasul sebagai syirkus saghir, syirik kecil, atau juga diistilahkan dengan syirkul khafi, itu syirik yang tersembunyi. Bermakna besarnya bahaya riak itu. Janganlah sampai ia membaca Al-Quran secara menunjuk-nunjuk atau meniru-niru orang lain, atau untuk menghibur orang, atau mengharapkan sesuatu hadiah dan bayaran. Kerana demikian itu adalah mata benda yang bakal berbiasa dan lenyap. Jadi bermakna kalau mengharapkan selain daripada keridhaan Allah, maka dia akan rugi. Tapi bukan salah, ada yang boleh. Contoh, seorang itu dia mengajar Al-Quran dan mengambil upah daripadanya dulu. Tapi kalau niatnya semata-mata nak dapat upah, dia dapat upah saja, maka dia ketinggalan di dalam bahagian mendapatkan pahala dan ganjaran, balasan dari Allah. Tapi kalau memang dia mengajar itu kerana Allah, ikhlas, tapi dalam masa yang sama ialah dia minta bayaran itu sebagai komitmen supaya orang itu lebih bersungguh-sungguh, maka itu juga tidak salah, kerana telah dibahaskan oleh para ulama tentang dibolehkan mengambil upah mengajarkan Al-Quran ataupun ilmu.
Itu dah dibahaskan oleh para ulama. Cuma kalau dia baca Quran tu nak tunjuk-tunjuk orang bahawa suara dia sedap, atau dia nak hibur orang lain, maka kata Imam Haddad, dianya adalah rugi, kerana apa yang dia buat itu termasuk disebut dengan mata'ud dunia, mata benda yang disebutkan dengan fana, iaitu akan binasa dan musnah, tak kekal. Kerana kalau kita buat kerana Allah, kekal. Tapi kalau buat kerana dunia, habis dekat dunia saja. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, tidak ada bahagian lagi dia di akhirat. Adabnya juga adalah, tetapi hendaklah seluruh batin dan hatinya penuh perasaan dengan kebesaran zat yang berbicara, iaitu Allah Azza wa Jalla. Adab kita kalau baca Quran ni, hendaklah seluruh batin dan hati kita ni penuh dengan perasaan, maknanya baca dengan penuh penghayatan, dan juga merasakan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bermakna kalau kita baca Quran ni, kita tak boleh macam baca yang lain. Dia punya keterujaan dia tu mesti yang paling tinggi sekali. So kita boleh bandingkanlah sekarang ni yang mana lebih teruja kita, buka Al-Quran ke buka Facebook, atau buka ialah media sosial ataupun rancangan-rancangan tertentu. Kalau yang lain itu lebih kita teruja, penuh perasaan, maknanya kita dah meletakkan kalamullah itu di tempat yang rendah. Kalau para sahabat ketika mana mereka membuka mushaf Al-Quran, itu kelihatan sungguh keterujan mereka dan juga perasaan mereka. Ikrimah bin Abi Jahal radhiyallahu anhu, kalau dia buka mushaf, dia akan nampak keterujan di wajahnya, dan bahkan dia mengatakan, hadza kalamu rabbi, hadza kalamu rabbi, ini perkataan Tuhanku, ini perkataan Tuhanku. Begitu dia terujanya memahami akan keagungan kalamullah, iaitu Al-Quranul Karim. Sehingga apa yang dia baca itu dianggap besar dan penting. Dan kita ni sebab tak berapa teruja, tak kisah sangat, baca tu sekadar baca, tapi tak rasa penting apa yang nak dipahami daripada ayat, sehingga kita pun tak tergerak ataupun kurang bersemangat untuk nak melaksanakan apa yang kita baca. Lagi adabnya ialah dengan merendahkan diri kerana kemahaagungannya. Semakin membaca Al-Quran, semakin tawaduk, bukan semakin sombong. Orang baca Quran, kalau betul-betul dia ni baca Quran yang betul, dia akan semakin tawaduk. Sebab memang sepatutnya kita ni apabila baca Quran, kita akan merendahkan diri kita, kerana merasakan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, maha besarnya Allah Subhanahu Wa Taala, maha agungnya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian adabnya lagi baca Quran ini, seluruh hati dan anggotanya penuh khusyuk. Hatinya khusyuk, maknanya hatinya tunduk dan patuh. Anggotanya khusyuk, maksudnya anggotanya itu dengan penuh adab. Tidaklah dia dalam keadaan yang kita panggil sambil lewa, ataupun kita kata dalam keadaan tidak bersedia, dalam keadaan garu sana, garu sini, pergerakan-pergerakan yang kita buat. Ini adab ketika baca Quran. Seperti solat kita perlu khusyuk, iaitu hatinya khusyuk, iaitu tunduk hati kita sehingga tidak dianya ke mana-mana, tapi tunduk di hadapan Allah
dan juga merasakan kehadiran, dan jawarih atau anggotanya khusyuk dengan tidak bergerak yang tidak diperlukan. Itu khusyuk. Seolah-olah ia sedang berdiri di hadapan Allah dan membaca kitab sucinya yang menerangkan tentang perintah dan larangan. Jadi bermakna dia seolah-olah ketika baca Al-Quran itu berada di hadapan Allah dan dia baca dan mendengar apa yang Allah sampaikan, ucapkan. Macam itulah lebih kurang. Untuk kata para ulama, kalau kamu ingin untuk Allah berbicara denganmu, bacalah Al-Quran. Tetapi kalau kamu ingin berbicara dengan Allah, maka dirikanlah salat. Jadi kalau kita nak bercakap dengan Allah, macam mana? Kita salat. Salat ni kita berbicara dengan Allah. Kata Nabi SAW ketika seorang itu dia membaca Al-Fatihah tu, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, maka Allah akan respon. Kita macam cakap kepada Allah, Allah akan balas. Hamidani abdi, hamba-Ku memuji aku. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu. Di itu, kalau kita solat berbicara dengan Allah, dan kalau kita nak Allah berbicara dengan kita, maka kita baca Al-Quran. Adalah wajar bagi orang yang telah mengenal Al-Quran dan mengenal pembicaranya bersifat dengan sifat-sifat yang tersebut di atas itu, ataupun lebih sempurna dari sifat-sifat yang tersebut. Betapa tidak, bukankah Allah SWT telah berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'an min khasyatillah wa tilkal amthalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun." Kalau Al-Quran ini, hebatnya Al-Quran ini, Allah nak bagi tahu betapa agungnya dan hebatnya dan beratnya nilai kepada Al-Quran ini. Maka Allah mengatakan, kalau Al-Quran ini kami turunkan ke atas sebuah gunung, nescaya engkau akan melihat gunung itu tunduk dan membelah kerana takut kepada Tuhan atau kepada Allah. Itulah perumpamaan yang kami tunjukkan kepada manusia. Moga-moga mereka dapat memikirkan. Gunung yang begitu kukuh, punya besar, ketika mana kalau diturunkan Al-Quran pun akan tunduk dan hancur pecah. Bukankah kita ini lebih kerdil, lebih lemah daripada itu, yang sepatutnya lebih lagi tunduk kita dan lebih, kita panggil hancur luluh hati kita ketika baca Quran. Apa maksud hancur luluh hati baca Quran? Iaitu kita rindu, takut, harap, itu hancur hati. Apalagi ke mana kita baca tu je, tiba-tiba ada ayat perintah, kita tak buat. Allah, kecewa itu. Jika ada ayat larangan tu, kita buat, lagilah hancur hati kita. Menyesal. Maka orang-orang yang seperti ini, Masya Allah, maka orang-orang yang hancur hatinya kerana Allah, maksudnya dia rasa takut, dia rasa menyesal, maka Allah akan kata dalam sebuah athar disebutkan, anak ma'a mukasiratil qulub li ajli, aku ini bersama dengan orang yang hancur dulu hatinya kerana Allah bersama, maksudnya Allah akan rahmati dan berikan keampunan kepada orang seperti itu. Jadi jika gunung yang bersifat beku dan keras akan demikian jadinya apabila diturunkan ke atasnya Al-Quran, maka bagaimana pula halnya manusia yang bersifat lemah dan yang dijadikan dari air dan tanah. Jadi kalau gunung yang keras tu pun boleh untuk tunduk dan hancur, apatah lagi kita yang lemah. Kita ni unsurnya daripada air dan tanah, senang dibentuk. Satu kita ni kalau sekiranya kita nak rawat jiwa, nak rawat diri, penawarnya adalah Al-Quranul Karim. Penawarnya adalah Al-Quranul Karim.
Kerana memang Al-Quran itu disebut syifa'un wa rahmatul lil mu'minin. Dia adalah penyembuh dan juga rahmat kepada orang-orang yang beriman. Baik, hanya yang menyebabkan manusia itu tidak sedar, hanya yang menyebabkan manusia itu tidak sedar ialah kelalaian hati dan kekerasan, dan lantaran kurangnya pengenalan terhadap kebenaran Allah Ta'ala, kemahamuliaan dan kemahaagungannya. Kenapa saya ni kalau baca Quran tak khusyuk, tidak rasa apa-apa? Kerana pertama sekali adalah hatinya sentiasa lalai. Jadi sebab tu hati kita yang sudah biasa dilalaikan dengan duniawi ni, dengan perkara-perkara yang lara ni, memang susahlah nak khusyuk. Jadi kalau orang tanya macam mana saya nak khusyuk solat, tinggalkan perkara-perkara yang melalaikan kamu. Terlalu banyak sangat dengan benda yang lalai ni. Jadi solat pun tak boleh khusyuk, baca Quran pun tak boleh nak khusyuk, sebab kelalaian hati yang ada. Lagi kerasnya hati. Kita dah bahaskan sebelum ini kenapa hati boleh keras. Hati keras dengan maksiat semakin bertambah, maka titik hitam tu semakin bertambah, akhirnya keras hati, habis, penuh. Juga di antara sebab-sebab keras hati adalah dengan sebab banyaknya ketawa, kan, dan bahkan boleh mematikan hati. Jadi ini semua adalah perkara-perkara yang perlu dielakkan supaya jangan sampai hatinya keras. Lagi, yang ni tak berapa nak sedap dengar. Yang menyebabkan hati keras ni biasanya adalah banyak makan. Terlalu banyak makan. Ni zaman kita zaman makan. Bangun tidur nak makan apa? Lepas tu nak minum kat mana? Kemudian makan tengah hari apa? Otak kita makan. Kan? Sebab dah dibiasakan. Bukan salah untuk kita nak makan. Bahkan kita boleh untuk nak kita kata ingin selera sesuatu, boleh, tapi jangan keterlaluan sehingga menyebabkan kita terlalu banyak makan, dan terlalu banyak makan ini menyebabkan hati keras. Tapi dan hati ni kalau keras, problemnya ialah dia akan jauh dari Allah. Tidak ada sesuatu yang lebih jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala berbanding, kata Nabi, minal qalbil qasi, daripada hati yang keras. Tak ada sesuatu yang lebih jauh dari Allah berbanding daripada hati yang keras. Masya Allah. Jadi macam mana baca Quran nak khusyuk, nak menghayati kalau hati dah keras? Lagi yang ketiga, sebab apa tak boleh khusyuk, tak boleh rasa apa-apa begitu Quran? Kurangnya pengenalan terhadap kebenaran Allah Ta'ala. Dia kurang makrifah kepada Allah. Kalau dia benar-benar kenal kepada keagungan, kebesaran Allah, kemuliaan Allah, kemahagungan Allah, pasti dia ketika baca Quran tu dia akan betul-betul akan merasakan kehebatan. Macam kita dapat surat ni daripada satu pembesar, contoh warna kuning macam surat ni, Masya Allah, dia punya tu, kita rasa apa kita baca tu, kita rasa teruja baca. Sebab ini bukan surat biasa dari orang biasa ni, ini daripada yang hebat, kan, orang yang ada kedudukan yang mulia dan hebat. So, kita pun dapat surat tu pun dah teruja dah, buka lagi lah, kan, baca isinya sungguh-sungguh, bahkan kadang-kadang tu diulang-ulang lagi untuk nak pastikan betul ke. Kerana mengenal kepada yang menyampaikan surat itu, ataupun pemilik kepada surat tersebut. Kita kenal dia, surat tu pun kita akan muliakan.
Macam orang bercinta juga dapat surat daripada kekasih dia, bukan apa sangat pun kan, tapi wah, ini yang beri ni dia kenal, dia kasih, dia sayang, maka surat tu pun jadi istimewa. Jadi ada tak kita rasa Quran tu istimewa? Kalau tak ada, maknanya memang sebab kita tak berapa merasakan keagungan Allah SWT. Jadi itu adalah yang perlu untuk kita betulkan. Allah Ta'ala telah berfirman dalam mensifatkan para hambanya yang khusyuk ketika membaca Al-Quran. Firmannya, innal ladhina utul ilma min qablih idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujjada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhirruna lil azqani yabkun wa yaziduhum khushu'a. Sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelum itu, apabila dibacakan Al-Quran kepada mereka, lalu mereka meniarap sujud dengan dahinya. Jadi ini sifat orang-orang yang khusyuk di dalam Al-Quran, membaca Quran. Mereka ni ketika mana dibacakan Al-Quran, mereka disebutkan yakhirruna lil azqani sujjada. Mereka meniarap sujud dengan dahi, maknanya sujud dengan dahi, terus sujud. Macam tu sekali, menunjukkan betapa mereka sangat mengagungkan kepada Allah, kepada kalamullah. Dan mereka berkata, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami itu pasti dipenuhi. Dan mereka meniarap dengan dahinya seraya menangis, dan Al-Quran itu menambah mereka khusyuk. Jadi itu sifat orang yang khusyuk dalam baca Quran. Apa sifatnya? Mereka ni apabila baca Quran, mereka betul-betul tunduk dan sampai sujud kepada Allah. Bahkan mereka akan menangis kerana takut, bahkan kerana keagungan itu, merasakan keagungan, nangis, teruja. Bahkan mereka akan bertambah khusyuk. Sebab tu baca Quran ni, kata Nabi, menangis. Patutnya kita ni kalau baca Quran, kita menangis. Barulah benar-benar kita ni dikira orang yang betul-betul merasai bacaan itu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kalau baca Quran menangis. Sebab tu ketika mana nak dilantik dia menjadi imam menggantikan Nabi SAW, Nabi suruh dia ganti, Aisyah bantah. Walaupun Aisyah ni anak dia, bukan bantah kerana Sayyidina Abu Bakar tak bagus, tapi dia kenal ayah dia, kerana dia tahu bahawa ayah dia ni kalau baca Quran mesti menangis. Jadi macam nak jadi imam, baca menangis. Kerana apa? Kerana hebatnya penghayatan dan perasaan yang dibawa oleh Abu Bakar ketika membaca Al-Quranul Karim. Tapi kerana Nabi SAW yang telah memilih kepada Sayyidina Abu Bakar, akhirnya Sayyidina Abu Bakar jadi imam. Dan ketika jadi imam, dia dapatlah meneruskan bacaannya tak seperti mana yang biasanya sebagai imam. Dan Allah berfirman lagi, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaba, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabiha mathaniya taqsha'irru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah. Allah telah menurunkan sebaik-baik perbicaraan. Allahu nazzala ahsanal hadis. Allah telah menurunkan sebaik-baik perbicaraan. Maka disebutkan tidak ada perbicaraan, tidak ada yang disebutkan daripada perkataan yang baik, lebih baik daripada kataannya Allah Subhanahu wa taala.
Yang mana dalam ayat lain Allah berfirman, wa man asdaqu minallahi haditha. Adakah siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah? Tak ada. Wa man asdaqu minallahi qila. Dalam ayat yang lain, adakah siapa yang lebih dipercayai perkataannya dari Allah? Mana ada. Jadi Allahu nazzala ahsanal hadithi kitabah. Allah telah menurunkan sebaik-baik penjaraan, iaitu kitab Al-Quran yang isinya mutasyab kitaban mutasyabiha, yang isinya serupa dan berulang-ulang. Memang sifatnya dalam Quran tu isinya itu ada kalanya berulang-ulang, ayatnya lebih kurang. Kenapa? Sebab Allah memang menyusunnya seperti itu, khususnya kepada perkara-perkara yang penting, akan diulang, diingatkan lagi. Dan ini merupakan daripada uslub dan metod di dalam kalamullah yang sangat memberi peranan dan memberi kesan yang mendalam kepada orang yang benar-benar memahaminya. Dan dengan sebab itulah dianya disebut dengan taqsha'iru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum, yang dengan sebab itu percaraan yang hebat ni dan juga isinya yang berulang-ulang sehingga difahami oleh orang-orang itu, bermakna ia peringatan yang sangat penting dan besar. Kalau benda tu diulang-ulang, diingat-ingatkan, maknanya benda ni penting dan besar, bukan benda-benda biasa. Maka menjadi seram kulit-kulit orang-orang yang takutkan Allah. Orang kalau betul-betul dibaca, yang tadi ni dah Allah ingatkan, ni Allah ingatkan lagi, maknanya kita rasa takut. Sebab takut tak buat, takut tak laksanakan. Maka orang yang betul-betul menghayati dan khusyuk ni akan menjadi seram kulit-kulit mereka yang takutkan kepada Allah SWT. Meremang berumah dan rasa takut kalau tak dapat buat. Kemudian summa talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah, kemudian menjadi lembut pula kulit-kulit dan hati mereka untuk mengingati Allah. Jadi dalam keadaan dia, maknanya dalam tu dia ada dua sifat, namanya takut dan harap kepada Allah. Jadi membesarkan Tuhan atau membesarkan Allah serta berlaku khusyuk dan khuduk ketika membaca Quran itu adalah dari sifat-sifat para mukminin yang membenarnya, para ahli yang arif dengan kemahaagungan Allah Ta'ala, Tuhan Rabbul Alamin. Manakala sifat lalai, keras hati, sentiasa lupa dan kurang memerhatikan ketika baca Quran adalah dari sifat-sifat orang yang membelakangi Al-Quran, terkeliru, imannya lemah, keyakinannya hampir tidak ada, sedang hatinya kosong dari hakikat mengenal Allah dan mengenal kalamullah. Mudah-mudahan Allah memelihara kita sekalian dari kelakuan tersebut, dan dia melindungi kita sekalian dari semua jenis bala dan bahaya. Amin, Allahumma amin. Jadi orang beriman, dia akan khusyuk, dia akan khuduk, dia akan betul-betul teruja, dia akan betul-betul mengagungkan, dan dia betul-betul akan berusaha untuk melaksanakan apa yang dia dengar daripada kalamullah itu. Tapi kalau orang yang sebaliknya, dia hatinya lalai, keras hati dia, sentiasa lalai lupa, dan juga disebut dengan membelakangi Al-Quran. Maksudnya dia tak jadi Quran itu sebagai imam dia jadikan Quran itu kat belakang. Maka bermakna orang ni imannya lemah, dan bermakna dia tak yakin. Sedangkan ciri-ciri ini ciri-ciri orang-orang yang menentang Nabi SAW dulu. Mereka tak yakin Al-Quran tu kalamullah, mereka tak nak percaya. Bahkan itu juga sifat orang munafik, kerana orang munafik ni
Apa pun yang diturunkan oleh Allah, mereka tak kisah. Kan? Kerana mereka ni tidak percaya dan tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita kena jauh dari sifat tu. Jadi kalau kita baca Quran tak rasa apa-apa dan juga kadang tu, atau malas nak baca Quran, ini bahaya. Ni kita ni dalam bahaya sebenarnya. Di antara adab-adab yang terpenting dan yang mesti lagi, ni apa lagi adab-adab yang mesti kita buat ketika baca Quran, ialah ketika membaca Al-Quran harus ia merenungi apa yang dibacanya, direnungi, dihayati dan memahami maksudnya dengan penuh kesedaran dan tidak lalai. Ini adab baca Quran, supaya dengan kita merenungi, mengambil ibrah pengajaran, itu akan membentuk diri kita sebagai orang yang betul-betul patuh kepada Allah SWT. Kerana Allah telah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun yadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Waliyatadhakkara ulul albab. Itulah kitab yang kami turunkan kepadamu dengan penuh keberkatan, supaya mereka memperhatikan keterangan-keterangannya. Liyadabbaru, untuk ditadabbur daripada ayat-ayat itu. Dan supaya mereka liyatadhakkara, supaya mereka dapat mengerti. Ulul albab dapat memikirkan, iaitu orang-orang yang disebut dengan orang yang dalam pemikiran. Allah SWT telah berfirman ketika mengingkar setengah-setengah kaum mencela mereka disebabkan kelalaian mereka terhadap Al-Quran, firman-Nya, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aghfaluha. Tidakkah mereka mahu memperhatikan isi Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci? Kan? Berkata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, tidak ada gunanya membaca Quran tanpa memperhatikan maknanya. Rugi kalau baca Quran tapi tidak menghayati maknanya. Memang benar apa dikatakan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu itu, kerana Al-Quran itu diturunkan kepada manusia untuk diperhatikan maksudnya, dan hanya dengan memperhatikan sajalah baru dapat difahami dan ditangkap tujuannya, dan dapat sampai kepada pengetahuan yang terkandung di dalam setiap ayat, supaya mudah diamalkan pula kelak. Inilah tujuan utama diturunkan Al-Quran dan perutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia. Suatu ketika mana orang tanya kepada Aisyah bagaimana akhlak Nabi, cara hidup Nabi, maka Aisyah dengan jelas menyebutkan kana khuluqul Quran, akhlak Nabi itu Al-Quran. Kerana Nabi baca Al-Quran dan dihayati dan diterjemahkan di dalam kehidupan. Bahkan disebutkan Nabi itu seperti Quran yang berjalan. Jadi bermakna kalau orang tengok kita, sifat-sifat dan akhlak kita, adakah dia selari dengan Al-Quran ataupun tidak? Contoh dalam Al-Quran, Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi haunan wa idza khatabahumul jahiluna qalu salam. Hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang yang apabila berjalan di atas bumi ini dalam keadaan tawaduk, merendah diri, bukan sombong. Maknanya kalau ada orang jalan dengan sombong, rasa hebat, itu maknanya dia bertentangan dengan Al-Quran. Wa idza khatabuhumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka tu diganggu oleh orang-orang jahil, mereka bukannya balas dengan apa yang jahil juga atau dengan cara yang tak baik, tapi bahkan membawa sejahtera pula kepada orang walaupun orang tu bertindak yang tak baik kepada dia. Itu maknanya dia selari dengan Al-Quran. Jadi itu yang disebutkan dengan orang yang tadabbur ketika baca Al-Quran. Ada di kalangan mereka yang ketika baca ayat
mereka terus lakukan. Bahkan ada di antara mereka ketika baca dalam surah Al-Baqarah ayat pertama tu, Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Berhenti kat ayat tu. Lepas tu dia pun bangun. Orang kata, sikit je baca. Dia buat apa? Dia solat. Lepas solat, dia pergi keluar, pergi cari orang miskin, sedekah. Kemudian masuk balik, sambung. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Kenapa? Sebab ayat tadi ni kata orang bertakwa itu adalah orang yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan solat dan sebahagian hartanya diinfakkan. Terus dia berhenti, dia buat dulu. Kemudian dia sambung pula ayat. Masya Allah. Macam mana? Ada harapan tak kita? Kita baca, kemudian habis. Anjuran-anjuran yang ada dalam tu belum tentu lagi kita buat. Larangan-larangan di dalam apa yang kita baca tadi ni belum tentu lagi kita tinggal. Kita tak kisah pun. Yang penting saya baca Quran. Tak salah lah, baca Quran tu ada fadilat dia. Tapi kita ingin untuk adab membaca Quran ni bukan hanya membaca, tetapi dihayati dan diamalkan. Lantaran itu, maka hendaklah anda berhati-hati merenung dan memahami makna-makna Al-Quran, ayat Al-Quran ketika anda membacanya. Sedikit yang anda baca dengan merenung dan memahami maksud-maksudnya adalah lebih baik dari membaca banyak tanpa merenung dan memahaminya. Jadi kalau kita baca pun tak berapa banyak, tapi kita benar-benar menghayati dan beramal, itu lebih bermakna daripada banyak baca tapi kita tak beramal ataupun menghayati apa yang dibaca. Sebab itu ada para sahabat yang mereka ni datang kepada Nabi akan minta wahyu diturunkan. Ya Rasulullah, sampaikanlah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada kami. Maka Nabi pun sampaikan. Kemudian mereka pun balik. Mereka tak ambil lagi. Ada wahyu turun tak turun. Mereka buat apa? Mereka amal. Selesai amal baru minta lagi. Sampai begitu. Untuk apa? Supaya mereka tak jadi orang yang hanya sekadar menerima wahyu, mendengar, mendapatkan tapi tidak beramal. Jadi mereka buat, terus praktik. Kita pun gitu, satunya kita belajar, kita gunakan untuk amal. Wah, bro. La ilaha illallah.
Oh, Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وما رب هذه الدعوة والصلاة القائمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وبعث مقام محمد يا رحمة الله اليوم يا رب سكل العفو والعافية معكم بالله الحمد لله رب العالمين. Tuan rahmat oleh Allah. Berkata setengah para salaf rahmatullahi alaihim, jika aku membaca Idza Zulzilat dan Al-Qari'ah dengan merenung dan memahami makna-maknanya adalah lebih aku sukai daripada membaca semua Al-Quran tanpa memahami apa-apa pun. Kerana kalau kita baca dan dapat merenung, memahami, maka dia lebih memberi kesan kepada orang itu daripada sekadar membaca. Sebab tu dia kata lebih disukai, lebih utama. Setengah mereka pernah ditanya tentang dua orang yang membaca Al-Quran. Ada A, ada B. Yang satu membaca surah Al-Baqarah saja, dan yang satu lagi membaca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kedua-duanya bermula bersama dan selesai pun bersama pada waktu yang sama. Mana di antara keduanya yang lebih utama? Yang ni baca surah Al-Baqarah aja, yang ni baca dua surah, Baqarah dan Ali Imran. Tapi yang ni start sama waktu, habis sama waktu. Maknanya orang yang baca surah Baqarah ni slow, perlahan, lambat dia baca. Bukan kerana apa? Kerana dia nak menghayati kepada bacaan dia. Maka jawab mereka yang membaca surah Al-Baqarah saja lebih utama. Iaitu yang baca surah Al-Baqarah lebih utama sebab dia baca dan dia cuba sungguh-sungguh untuk memahami dan menghayati. Dan ini yang dilakukan oleh sahabat Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kalau kita tengok dalam kitab Al-Jami'ul li Ahkamil Quran, iaitu daripada Imam Al-Qurtubi, diceritakan tentang berapa lama Amirul Mukminin Umar Al-Khattab ni memperdalam atau mempelajari surah Al-Baqarah, mendalami surah Al-Baqarah. Berapa lama agak dia berdamping dengan Nabi. Setiap sampai wahyu, dia akan dengar daripada Nabi, dan kalau ada apa-apa dia tanya Nabi. Tapi dia untuk menghayati dan mendalami surah Al-Baqarah ni, dia kata disebutkan selama 12 tahun. Kita dah macam ahli tafsir dah. Belajar sikit dah macam tafsir dah. Dah rasa dah faham sangat dah. Subhanallah. Sehingga disebutkan ta'allama Umar Al-Baqarah fi 12 sanah falamma khatamaha naharra, ataupun dia menyembelih haiwan ternakan. Jadi 12 tahun dia mendalami surah Al-Baqarah. Apabila dia dah berjaya mendalami 12 tahun tu, dia menyembelih haiwan ternakan, meraihkan, dapat menghayati kepada 12 tahun. Bukan dia je, anak dia Abdullah bin Umar ni ulama para sahabat, bukan sebarangan. Anak Abdullah, anak Sayyidina Umar ni pun disebutkan bahawa dia belajar Al-Quran atau surah Al-Baqarah, ni surah Al-Baqarah saja, itu selama 8 tahun. 8 tahun dia ambil masa untuk mendalami, memahami kepada suratul Baqarah. Jadi bermakna
memberitahu kita ni tak perlu tergesa-gesa sangat. Perlu kita buat Al-Quran ni bukan nak tergesa-gesa sangat, tapi perlu untuk kita menghayati kepada bacaan tersebut. Jelaslah kini bahawa bahawa yang baca surah Al-Baqarah saja itu lebih utama daripada yang baca surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran. Kerana yang pertama, ketika membacanya ikut merenung dan memperelok, sebab itulah dia mengambil masa hampir 2 kali ganda dari yang kedua, yang tentu sekali membacanya dengan cepat dan tanpa renungan. Sekarang fahamlah kita bahawa merenung dan memahami makna-makna Al-Quran itulah menjadi maksud utama dari membaca Al-Quran. Itulah yang patut dituju dan dikira ketika membaca Al-Quranul Karim. Maka jagalah perkara ini sebaik-baiknya. Moga-moga Allah merahmati anda. Jadi bukanlah bermakna kita tak boleh baca dan khatamkan Al-Quran, boleh. Tapi ambillah peluang juga belajar Al-Quran, belajar tafsir, belajar memahami dan menghayati Al-Quranul Karim. Supaya kita ni menjadi orang yang bukan hanya sekadar membaca, tetapi kita adalah orang yang mengamalkannya. Kata Imam Ghazali, berapa ramai orang baca Quran wal Quran yal'anuh. Berapa ramai orang baca Quran tapi Quran melaknat dia. La ilaha illallah. Kenapa maksud dia? Dia baca tapi dia buat sebaliknya. Dia baca Allah perintah tapi dia tak buat. Dia baca Allah larang tapi dia buat. Maka dia kena laknat dengan Al-Quranul Karim. Berkata Al-Hasan Basri rahimahullah, orang-orang yang terdahulu dari kamu menganggap bahawa lembaran-lembaran Al-Quran itu sebagai surat-surat yang dikirim Allah kepada mereka. Maka mereka pun cuba menelitinya di waktu malam supaya mereka dapat menjalankan perintahnya di waktu siang kelak. Jadi mereka kalau baca Quran suka baca di waktu malam. Kerana apa? Kerana dengan membaca dan menghayati waktu malam tu, dia dah letak set. Aku bangun esok pagi, aku nak buat dah apa yang aku baca malam. Masya Allah. Sebab tu kata Nabi SAW sebagai penutup, 2 yang pasti akan membela dan memberi syafaat kepada orang nanti yaumul qiyamah. Satunya adalah puasa, satunya adalah membaca Quran. Puasa nanti akan mengatakan, ya Allah, hamba-Mu ini sanggup nak menahan lapar dan dahaga untuk aku, untuk buat puasa ni. Maka aku nak beri syafaat kat dia. Maka Allah benar. Al-Quran pula kata, ya Allah, hamba-Mu ni sanggup bersengkam mata waktu malam baca aku. Maka aku nak beri syafaat kat dia. Maka Allah benar. Maksudnya dalam hadis tu nak bagi tahu bahawa waktu yang paling utama kalau boleh baca Quran ni waktu malam. Dia macam para salihin suka baca waktu malam, supaya apabila dihayati waktu malam tu dengan penuh khusyuk dan penghayatan, besok pagi je dia dah mula praktik apa yang dia hayati ketika baca Quran di waktu malam. Inilah adab membaca Al-Quran yang mudah-mudahan dengan kita memahaminya dapat kita laksanakan, dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang disebut dengan orang yang membaca Al-Quran, tadabbur ayat-ayatnya, dan juga beramal dengan apa yang ada di dalamnya. Dan mudah-mudahan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada kita nanti pada yaumul qiyamah, dan menjadi sebab kepada kita untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberkati kehidupan kita. Dan mudah-mudahan Al-Quran yang dijanjikan dengan syifa, iaitu kesembuhan, dan juga dengan rahmat oleh Allah SWT, itu akan melimpah kepada kita, keluarga kita, dan juga kepada kepada keluarga kita, ibu bapa kita, dan orang-orang yang kita kasihi. Ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.